Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi alhamdulillah pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran seperti mana yang Tuan Haji sebut tadi. Alhamdulillah, syukur sebab kita merasai dua nikmat terbesar, iaitu nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita digerakkan hati kita untuk berada di dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini dihimpuni dengan 70,000 malaikat yang tanpa kita nampak, tapi kita percaya bahawa orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan perkara gaib, benda yang tidak nampak. Dan alhamdulillah juga tidak lupa juga selawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, dengan mudah-mudahan dengan berkat selawat yang kita baca, sebagaimana Rasulullah SAW sebut, walillahi malaikatun sayahina yuballighuna an ummati assalam. Ada malaikat yang terbang berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam semata-mata nak membawa selawat kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan selawat yang kita baca itu, ataupun mudah-mudahan dengan banyaknya berselawat, mudah-mudahan itu adalah sebagai bukti, ataupun mudah-mudahan kita diberi syafaat pertolongan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di kala mana di dalam satu suasana yang tiada pertolongan melainkan perlindungan Allah dan juga syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebutkan barang siapa yang memperbanyakkan selawat, maka dia akan dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wa sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang beri selawat walaupun dengan satu selawat, maka Allah Taala akan selawat, masuk selawat kat sini beri rahmat kepada orang itu supaya 10 kali ganda. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi alhamdulillah kita masuk ke dalam bulan disebut sebagai bulan Rajab. Dalam Quran sebut inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawmal khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bulan Rajab ini dikenali sebagai bulan haram. Ada 4 bulan haram, arba'atun hurum, disebut di dalam surah At-Taubah. Salah satunya disebut thalatha mutawalliyat, 3 yang berturut-turut, dan 1 di antara bulan Sya'ban dan juga bulan Rabiul Akhir, Jamadil Akhir, dan juga bulan Sya'ban, disebut sebagai bulan Rajab. 3 yang berturut-turut apa itu tuan-tuan? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga Muharram. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, so di dalam bulan Rajab ini sepatutnya perkara yang tidak boleh, kenapa disebut sebagai bulan haram? Haram daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Sebab baginda pada zaman baginda SAW, dan juga pada zaman sahabat-sahabat, dan juga pada zaman sebelum kedatangan Islam sekalipun, bulan Rajab ini tidak akan berlakunya peperangan. Dan fa'idhan sarakhal ashhurul hurum disebut dalam Quran, maksudnya tidak boleh. Sedang mudahnya faham adalah tidak melakukan perkara-perkara dosa. Dan ada ulama yang mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa pada bulan Rajab ini ataupun bulan haram ini, boleh jadi dosa tersebut dilipat kali gandakan. Begitu. Jadi kita mudah-mudahan menjadi motivasi pada diri kita supaya tidak melakukan apa jua dosa, walaupun sekecil-kecil dosa sekalipun, sebab kita khawatir akan menyebabkan dosa tersebut dilipat kali gandakan pada bulan Hurum. Jadi ulama sebut antara yang lain ataupun hadis yang lain disebut
Bila masuknya bulan Rajab, maka Rasulullah SAW membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi berkatilah kehidupan kita di pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada kita di bulan Ramadan. Jadi kita doa mudah-mudahan bulan Ramadan itu sampai. Bukan tujuan itu menjadi hamba Ramadan, tapi mengambil peluang pada bulan Ramadan tersebut untuk melipat gandakan amalan kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sementara kita tunggu masuknya waktu solat Fardhu Isya, insya-Allah kita sedikit kita mentelaah ataupun kita mengulang kaji. Mungkin apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ini tuan-tuan pernah dengar ataupun tuan-tuan sendiri dah mengamati ataupun menghayatinya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ini saya nak fokuskan kepada sebuah hadis, dan hadis ini diambil daripada matan Arba'in An-Nawawiyah, iaitu 40 hadis daripada Imam Nawawi. Dan kalau mengikutkan dalam hadis tersebut, dalam kitab tersebut ada 42 hadis, tapi disebut sebagai Arba'in An-Nawawiyah sebagai mudah untuk disebut 40. Sebab apa disebut dalam Imam Nawawi menulis ataupun menyusun hadis-hadis yang telah dipilih sebagai bentuk salah satu pedoman dalam kehidupan. Kenapa dia pilih 40? Jadi dalam sabda Nabi SAW sebut man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Rasulullah SAW sebut, barang siapa yang menghafal dalam kalangan umatku, man hafidha ala ummati 40 hadithan, 40 min amri diniha, berkaitan dengan urusan agamanya, ba'athahu Allah yawmal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka itu dalam kalangan zumratil fuqaha, bersama-sama dengan para faqih dan juga fuqaha, para ilmuwan dan juga para ulama. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Imam Nawawi susun 42 hadis di dalam kitabnya Matan Al-Arba'in. 40 ini bertujuan supaya sekurang-kurangnya kita menghafal 40 hadis. Ini inisiatif ataupun cara ulama bagaimana nak menyelamatkan, ataupun kita sebut sebagai satu bentuk motivasi kehidupan kita, ada tujuan kita belajar. Sekurang-kurangnya 40 hadis dalam hidup kita, kita hafal. Tak kisahlah sama ada kita mampu untuk menghafal sanadnya ataupun menghafal dia punya matan sahaja, ataupun dia punya syawahid ataupun syahid, maksudnya fokus utama dalam hadis tersebut. Jadi kalau tuan-tuan insya-Allah mudah-mudahan dikurniakan ataupun diberi rezeki untuk menghafal ataupun ingat ataupun mengamalkan hadis tersebut, 40 hadis dalam apa-apa juga hadis, tak kisahlah sama ada di dalam hadis 40 ataupun hadis-hadis yang lain, mudah-mudahan kita ni tergolong golongan orang yang dibangkitkan bersama para fuqaha, para alim ulama. Kita tahu bahawa bila disebut sebagai para fuqaha, para alim ulama, bermaksud apa tuan-tuan? Maksud kita ni hidup dalam kalangan orang yang hidupnya semata-mata kerana Allah dan juga Rasulullah. Disebut salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang mendapat kemanisan iman. Apa yang pertama? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul itu lebih utama daripada kedua ibu bapanya. Walaupun kita tahu tanggungjawab ibu bapa itu wajib bagi anak untuk memberikan kebajikan kepada kedua ibu bapa, tapi kalaulah dia menjadikan Allah dan Rasul itu lebih utama daripada ibu bapanya, maka dia betul-betul akan merasai kemanisan iman. Jadi itulah para fuqaha, para alim ulama. Dia bukannya nak mencari dalam kehidupan dunia ini mencari kekayaan, dia tidak mencari duit, dia tak mencari kemasyhuran, tapi apa yang dia cari adalah ilmu supaya dia diangkat kejahilan dan dapat menyelamatkan umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia berasal pun tuan-tuan, salasa idza mata bin adam inqata 'amaluhu illa min thalas. Dia percaya bahawa hadis Rasulullah SAW sebut 3 golongan yang mana amalannya tidak akan terputus dalam kalangan umat Bani Adam. Maksudnya anak-anak Adam ni amalan kalau ketika dia telah meninggal dunia, terpisahnya roh daripada jasad, maka ada 3 perkara yang tidak akan terputus. Maksudnya akan berjalan. Maksudnya kalau dalam bahasa lain disebut income, disebut income pasif.
passive income. Kita tak perlu nak kerjakan, tahu sewa duit masuk dalam akaun. Tahu-tahu kita punya hasil apa? Hasil tanaman, hasil pertanian masuk dalam akaun. Jadi kalau orang yang telah meninggal dunia ini ada perkara yang terus mengalir pahalanya. Antaranya al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan itu yang para alim ulama, para fuqaha yang dikehendak nak benda tersebut. Tapi tak semua mampu untuk menyampaikan ilmu. Tak semua mampu memberikan ilmu yang manfaat. Ada dua yang lain, iaitu walidun salihun, maksudnya anak yang saleh. Kalau ada anak yang saleh dapat mendoakan dia sepanjang dia hidup anak tersebut, maka amalan ataupun pahalanya sampai kepada ibu bapanya telah meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah sadaqatun jariyah, maksudnya sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir contohnya wakaf dan sebagainya lah. Dan berbagai ada sedekah yang mengalir, maksudnya sedekah yang tersebut selagi mana orang contohnya gunakan surau ini, selagi mana pahalanya mengalir sampai bila-bila. Jadi contohnya adalah rahmat Allah sekalian, di Imam Nawawi rahimahullah, sekali lagi saya sebut, dia meletakkan 42 hadis. Dan insya-Allah saya nak kongsikan kepada tuan-tuan hadis yang pertama. Al-hadis awal, tajuknya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi kalau tuan-tuan tak mampu untuk menghafal, cukup hafal innamal a'malu binniyat. Maksudnya apa tuan-tuan? Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Di dalam hadis ini disebutkan an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Amirul Mukminin, daripada ketua kepada orang-orang mukmin, iaitu khalifah Abi Hafsin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ni digelar sebagai Abu Hafsin, maksudnya ayah kepada Hafsah. Dalam, kalau tuan-tuan tengok, melihat kepada sejarah ataupun melihat kepada para sahabat dan juga pada tabi'in semua, kebanyakan dia jarang menggunakan nama yang sebenar. Contoh kita sebut sebagai Imam Ghazali. Imam Ghazali nama sebenar dia apa tuan-tuan? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hamid Al-Ghazali. Imam Syafi'i, apa nama dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi nama yang sebenar mereka dia tak meletakkan. Bukan untuk mendapat kemasyhuran, tapi hanya berselindung supaya apa? Tidak takut timbul sifat riya, sifat sum'ah, sifat takabbur, ujub dan sebagainya. Okay, baik. Jadi disebut kat sini Abu Hafsin adalah kunyah ataupun gelaran kepada Umar bin Khattab. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, qala, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata atau telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين, yaitu Bukhari dan juga Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksudnya apa? Innamal a'malu binniyat, semuanya amalan itu disertai dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap seseorang itu dia berdasarkan dengan apa yang diniatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah, maksud berhijrah daripada Mekah ke Madinah, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya memang benar-benar kerana Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, kalaulah hijrahnya adalah untuk mendapatkan habuan dunia semata-mata, au imra'atin yankihuha, atau mendapatkan wanita yang akan dikahwini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan berhijrahnya itu dan berdasarkan dengan apa yang dihijrahkan. Maksudnya tidak dapat pahala kerana Allah dan juga kerana Rasulnya. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kita kena pasti bahawa kenapa Imam An-Nawawi meletakkan innamal a'malu binniyat pada permulaan kitabnya. Kat sini nak menunjukkan bahawa niat dalam apa-apa setiap amalan, niat itu sangat-sangat penting.
Kalau kita tengok dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dimulakan dengan Kitabul Iman, disusun, dibukukan. Sebab apa tuan-tuan? Hadis pada zaman Nabi SAW, hadis ini tidak ditulis. Hadis tidak ditulis. Yang ditulis adalah ayat Quran, wahyu. Sebab tu Muawiyah bin Abi Sufyan ini antara penulis wahyu. Walaupun kita tengok melihat sejarah Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mana kelompoknya berperang dengan kelompok Sayyidina Ali dan sebagainya, sebelum berlaku perang Jamal dan sebagainya. Kalau tengok Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah salah satu penulis wahyu. Sebab tu Rasulullah SAW sebut, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela sahabat aku. Sebab tu kita, walaupun kita tahu sejarah bagaimana sahabat-sahabat berlaku peperangan saudara antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah dan sebagainya, ada berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman, orang Islam sendiri yang bunuh, golongan timbullah golongan Khawarij dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW pesan kepada kita supaya jangan mencela sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salah seorangnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Cuma ulama kata dia adalah sebagai dia seorang yang melampaui batas sahaja. Maksudnya tak mencela sahabat, tapi kalau boleh jangan, maksudnya ikut apa yang baik sahaja. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, jadi kalau kita tengok dalam para sahabat, Al-Quran itu ditulis, tapi hadis itu diriwayatkan secara sama ada mutawatir ataupun ahad dan sebagainya. Kalau ramai yang meriwayatkan, maksudnya boleh menjadi hadis tersebut taraf dia mutawatir. Mutawatir boleh jadi sanadnya adalah sanad yang sahih, sanad yang benar. Jadi sehinggalah satu zaman sampai satu zaman dibukukan. Contohnya Imam Bukhari membukukan dalam Musnad, dalam Sahih Bukhari. Jadi dihimpunkan semua hadis. Banyak riwayat yang didapat melebihi, menghafal lebih kepada 600,000 hadis, tapi dibukukan dalam Sahih Bukhari lebih kurang 6,000 hadis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab takut-takut kalau ditulis hadis tersebut pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, ataupun pada zaman sahabat sendiri, ataupun zaman Nabi SAW, takut-takut bercampur aduk di antara hadis dan juga di antara ayat Al-Quran. Begitu Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, dalam hadis ini dalam hadis ini syarah kepada, saya gunakan kitab Al-Wafi, syarah kepada Imam Arba'in An-Nawawiyah, ditulis oleh Dr. Mustafa Tipurwa. Baik, antara hikmah ataupun kepentingan dalam hadis ini mengatakan bahawa hadis ini innamal a'malu binniyat, ini merupakan sebahagian daripada Islam. Kerana sebab agama itu kalau dari sudut zahirnya adalah perbuatan, maka dari segi sudut batinnya adalah niat. Contohnya apa tuan-tuan? Solat. Sah ke solat seseorang itu apabila dia tidak meniatkan untuk solat? Tidak sah. Sebab niat adalah salah satu rukun daripada solat. Ataupun dia bertawaf, ataupun mengerjakan haji dan sebagainya. Jadi niat itu adalah sebahagian daripada Islam. An-niyat nisful Islam. Niat itu adalah sebahagian daripada Islam. Cuma niat duduknya dekat batin, dekat dalam. Zahirnya adalah amal perbuatan. Amal perbuatan itu adalah zahir. Baik, Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i mengatakan bahawa hadis ini merupakan thuluthul ilmi, 1/3 ilmu ataupun 1/3 pengetahuan. Sebab apa tuan-tuan? Disebabkan berlakunya seseorang hamba itu tidak lari daripada seseorang hamba itu melakukan sesuatu ibadah, tidak lari pada 3 perkara. Yang pertama adalah hatinya, yang kedua adalah lisannya, dan yang ketiga adalah jawarih, iaitu perbuatannya. Dan niat itu adalah di hati, dan yang merupakan salah satu daripada 3 cabang. Sebab itu disebut sebagai 1/3. Sebab itu kalau tuan-tuan disebut apakah ta'rif iman, maka disebut at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Maksudnya niat itu membenarkan Allah dengan hati. Kita tahu bahawa adanya para malaikat duduk bersama kita, 70,000 malaikat ada bersama kita. Kita benarkan dengan hati, ya.
Maka tak lengkap dengan iman itu bukan hanya dengan hati sahaja, mesti seiring dengan lisan, iaitu mengikrar atau mengaku dengan lidah. Kita mengucap dua kalimah syahadat, tanda kita beriman. Kita mengucapkan kalimat-kalimat dalam solat dan sebagainya, itu tanda kita iman dan sebagainya. Dan wal amal bil jawarih, dan juga beramal dengan perbuatan. Jadi ketiga-tiga benda ini adalah adalah penting dalam kita menjadi seorang hamba ataupun beribadah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pernah ada orang yang berniat sahaja tapi tidak melakukan amal. Contohnya golongan-golongan batiniyah. Golongan batiniyah contohnya tuan-tuan, dia hanya solat, hanya sekadar niat sahaja. Apa alasan dia? Sebab dia kata awwalul ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama adalah kenal Allah. Cukup hanya kenal Allah, tak perlulah nak solat. Contoh begitu. Dah kenal apa kita nak? Dah kenal, dah cinta, dah tahu. Tapi hanya perbuatan, dia menganggap perbuatan untuk mengerjakan sesuatu ibadah itu cukup hanya sekadar niat. Bahaya tuan-tuan. Ini adalah ajaran antara ajaran sesat, hanya niat sahaja. Mudah begitu, senang buat kerja. Niat saja semua selesai. Sebenarnya tidak. Sedangkan baginda SAW pun melakukan perbuatan solat dan sebagainya, berpuasa sebagainya, menunjukkan bahawa bukan semata-mata niat sahaja, bukan semata-mata hati saja, tapi diterjemahkan dengan perbuatan. Boleh jadi juga orang yang melakukan sesuatu perbuatan tapi tidak diniatkan. Contohnya apa tuan-tuan? Golongan munafik. Golongan munafik boleh jadi dia niat adalah dia tazahharun, dia menzahirkan apa perbuatan semasa Islam, tapi dia tidak mengakui bahawa keimanan dia kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Maksudnya dia tak mengucap, dia mungkin boleh jadi dia mengucap syahadah, boleh jadi dia solat, puasa dan sebagainya, tapi dalam hatinya adalah untuk merosakkan Islam daripada dalam. Jadi sebab tu disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Maksudnya sesungguhnya orang munafik itu dikenakan dihukuman ke dalam neraka paling bawah. Berbeza dengan orang yang bukan Islam. Orang bersuka Islam ataupun orang kafir. Orang kafir ni tingkatan dia boleh jadi neraka juga paling bawah, tapi paling bawah daripada orang kafir tersebut adalah orang munafik. Dia tahu kebenaran, dia tahu hujah agama, tapi dia merosakkan Islam tu daripada dalam. Wa'iyadzubillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, jadi di sini disebutkan, maksudnya dalam kitab-kitab lain yang dikarang oleh Imam Nawawi, antaranya Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar, dan kebanyakannya dijadikan permulaan kitab itu dia meletakkan berkaitan hadis yang berkaitan dengan niat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ambil sedikit sebab urut hadis. Bagaimana hadis ini boleh baginda SAW berkata berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Kisah ini berlaku diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sungguhnya ada seorang lelaki yang bertunang dengan seorang perempuan yang diberi nama sebagai Ummu Qais. Maksudnya perempuan tersebut nama dia Ummu Qais. Kemudian Ummu Qais enggan untuk berkahwin dengannya, sehinggalah dia kata sehingga lelaki tersebut berhijrah. Maka selepas sahaja berhijrah, maka lelaki tersebut berkahwin dengan perempuan tersebut, dan dikenali lelaki tersebut digelar sebagai Muhajir Ummi Qais. Maksudnya penghijrah Ummu Qais. Begitu digelar. Sebab apa? Sebab tujuan utama hijrah adalah kerana Allah dan juga kerana Rasulullah. Tapi ada seorang lelaki, tidak disebutkan nama, cumanya yang wanita tersebut semua orang kenal lah, Ummu Qais. Cumanya Ummu Qais ni tak nak kahwin, enggan, menolak. Dah bertunang tapi tak nak berkahwin, cumanya nak berkahwin dengan syarat berhijrah. Bila hijrah barulah berkahwin. Boleh jadi tujuan Ummu Qais hijrah tu, suruh dia hijrah adalah untuk Allah dan Rasul. Tapi Rasulullah SAW nak ingatkan supaya jangan hijrah sebab kerana wanita ataupun kerana dunia, tapi hijrah kerana Allah dan juga Rasulullah. Jadi disebabkan sebab huruf hadis ini, Rasulullah SAW sebut innamal a'malu binniyat. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, perbuatan kita ni sama. Kita datang ke masjid ni sama. Semua orang pergi ke masjid,
Semua orang solat maghrib, tapi hati itu kita tak boleh nak menilai. Sebab kita boleh hanya menghukum hanya pada zahir sahaja. Zahir ni maksudnya semua orang solat, tapi apakah tujuan sebenar dia datang ke tempat solat? Adakah solat adalah disebabkan takut mak ayah marah? Sebab apa? Sebab kalau tak solat nanti mak ayah, contoh mak ayah suruh kita solat, kalau kita tak pergi solat, takut mak ayah marah. Begitu. Adakah kita pergi solat kerana Allah? Kalau kerana Allah, alhamdulillah, dapat pahala. Begitu. Perbuatannya sama, tapi yang membezakannya adalah niat. Jadi disebut, ulama bersepakat bahawa setiap amalan itu seorang mukallaf itu tidak lari daripada dengan adanya niat, dan tidak dikira sebagai satu pahala sesuatu perbuatan itu kecuali dengan niat. Maksudnya niat kerana Allah lah. Dan niat yang masuk ibadah, contohnya niat dalam ibadah yang dimasukkan adalah contohnya solat, haji, puasa, ataupun rukun, apa-apa jua rukun. Dan tidak sah sesuatu rukun ataupun sesuatu ibadah itu bila mana dia ni tanpa adanya niat. Sebab niat itu merupakan salah satu rukun dalam setiap ibadah. Contoh solat, kalau kita tak niat, maka solat kita boleh batal. Begitu juga dengan puasa. Kalau dalam solat, sebab tu Imam Syafi'i memberikan hukum sunat untuk talafuz. Talafuz ni maksudnya melafazkan niat. Usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i, 4 raka'atin ma'muman adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi dalam bab niat dalam solat, kalau kita terus dalam ilmu fiqh, tak lari daripada 3 perkara. Qasad, kita niatkan. Ta'rif, kita pisahkan kita nak solat apa. Kita nak pisahkan sama ada solat fardu ke, solat sunat ke. Dan juga ta'yin, sama ada kita solat secara tunai ataupun kita nak buat solat sunat, solat qada. Sebab tu disebut adaan tunai, dibayar secara mengikut masa waktu solat tersebut, bukannya qadaan. Kalau kita buat qada, kalau kita buat adaan. Sebab tu tak lari pada 3. Jadi kita solat niat tak lari pada 3. Kita tahu tujuan kita nak solat, nak niat apa, sama ada qada ke ataupun adaan ke. 4 rakaat kita tahulah, contoh solat isyak 4 rakaat cukup. So tak lari pada 3, jadi sah solat tersebut adanya niat. Begitu juga dengan puasa, tuan-tuan. Dan kita puasa lebih kurang tak kurang daripada 2 bulan. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i diwajibkan untuk berniat pada waktu malam hari sebelum berpuasa pada siang hari. Malam itu wajib untuk berpuasa. Tapi Imam Malik, kita boleh bertaklid pada Imam Malik untuk nak menjaga maslahah. Takut kita tak terbangun sebelum, ataupun kita lupa nak niat pada waktu malam, cukup memadai kita taklid dengan mazhab Imam Malik yang mengatakan bahawa boleh niat secara 1 bulan. Nawaitu sauma ramadhana an kullihi. Senang saja aku berniat puasa Ramadan secara keseluruhan. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita tak sebut ataupun kita tak niatkan, boleh jadi takut-takut puasa kita tak sah. Kita hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, begitu juga dengan wudu dan juga mandi. Mandi, sama ada mandi wajib ke mandi sunat, perlu diniatkan. Tak ada niat, maka walaupun perbuatan itu sama seperti mandi, tak boleh kita kata kita rasa-rasa aku rasa aku mandi tadi, aku lupa nak niat, tapi apa perbuatannya sama, boleh jadi itu adalah mandi wajib. Tidak, tak sah, sebab tidak niatkan pada permulaan. Baik. Akan tetapi dalam mazhab Hanafi, dia mengatakan bahawa dia hanya menjadi syarat kesempurnaan sahaja niat itu. Itu dalam mazhab Syafi'i lah, dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia mengatakan itu adalah merupakan niat, itu adalah merupakan syarat sah. Jadi tidak sah kalau tiada niat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bilakah waktu niat? Waktu niat pada permulaan ibadah. Contohnya solat adalah pada takbiratul ihram. Kalau haji pada permulaan ihram. Kalau puasa pada malam sebelum waktu masuknya waktu maghrib dan sebelum terbit fajar. Baik. Jadi tempat niat adalah di hati.
maka tidak disyaratkan untuk mentalaffuz. Maksudnya melafazkan niat ni hanya sunat saja. Cumanya disunatkan supaya apa? Untuk membantu hati kita, menghadirkan hati kita dalam, menghadirkan niat itu di dalam hati kita. Sebab tu adalah walaupun kita kata ini adalah bukan Nabi SAW tak buat, tapi Imam Syafi'i buat supaya apa? Supaya kita nak menghadirkan hati, menghadirkan dalam hati kita niat sebenar. Talafuz ni sebenarnya, niat ni sebenarnya tak perlu ada masa. Tapi disebabkan lafaz niat itu membantu untuk kita betul-betul yakin. Sebab takut-takut kita tak yakin menyebabkan amalan kita tidak sah. Begitu ya tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan mata Allah sekalian, so dalam hadis ini cerita tentang kewajipan berhijrah. Akan tetapi apa yang dimaksudkan hijrah? Hijrah itu adalah berhijrah, berpindah daripada bumi kufar, maksudnya bumi yang didiami oleh musyrikin Mekah kepada bumi Islam ataupun tanah Islam, iaitu di Mekah. Jadi wajib dalam hadis ini menceritakan bahawa perintah hijrah itu kepada semua umat Islam. Jadi kalau umat Islam yang tak berhijrah, maka dikira berdosa. Termasuklah dengan seorang lelaki tadi, mereka perbuatannya sama, tetap juga berhijrah. Wajib untuk berhijrah, pergi. Umat Islam yang telah mengucap kalimah syahadah ketika berada di Mekah, golongan ataupun disebut sebagai golongan muhajirin, wajib ke atas dia untuk berhijrah. Baik, cumanya Rasulullah SAW sebut bila sampai saja di Madinah, maka Rasulullah SAW sebut la hijrata ba'dal fathi, tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maksudnya apa? Selepas pembukaan kota Mekah, maka tidak lagi lah hijrah itu wajib kepada umat Islam. Dia hanya wajib ketika mana? Ketika berlakunya perintah Rasulullah SAW pada waktu tersebut. Sebab tu dalam perintah apa yang disebut dekat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, bukan semata-mata perintah itu berbentuk umum. Contohnya solat kita kena solat. Rasulullah sebut hijrah, adakah bermaksud wajib hijrah untuk kita? Tidak. Dalam usul fiqh sebut al-ibratu fil lafzi la bi khususi sebab walakin bi umumil lafzi, ataupun boleh jadi bi khususi sebab wala bi umumil lafzi. Itu dalam ini kaedah fiqhiyah, disebut sesuatu perintah atau sesuatu lafaz itu bukan semata-mata menunjukkan bahawa umum kepada kita, boleh jadi dia khusus berlaku pada zaman Nabi SAW. Begitu tuan-tuan. Jadi dalam memahami Al-Quran, memahami teks-teks Al-Quran, perlu berpandukan kepada alim ulama untuk memahaminya. Supaya apa? Supaya kita takut-takut kita buat ayat-ayat sendiri. Contohnya macam apa tuan-tuan? Contohnya yang pernah zaman dah beberapa tahun yang lepas lah, bila mana dia mengatakan bahawa surah Yasin itu turun untuk dia, contoh itu, dan mengaku dia sebagai Rasul Melayu. Sebab apa? Sebab dia pandai-pandai membaca terjemahan Yasin, contoh Yasin wal Quranil Hakim, innaka la minal mursalin, sebenarnya kamu dalam kalangan rasul-rasul. Jadi bila baca terjemahan dia kata, oh ayat ini tuju kepada aku, so menunjukkan aku sebagai seorang rasul. Nampak? Bila tak belajar, maka guru yang menjadi syaitan yang menjadi gurunya, dan akhirnya menjadi sesat. Dia mengatakan bahawa surah Yasin, dia mengatakan bahawa Rasulullah, Nabi Muhammad itu turun kepada orang Arab, dan dia adalah turun kepada orang Melayu, disebabkan tafsiran dia terhadap ayat Al-Quran atau surah Yasin tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun kita ni diberi peluang ada Al-Quran dan juga ada tafsir dan sebagainya, bukan menjadi maksud untuk kita sewenang-wenang untuk kita menterjemahkan. Kalau tuan-tuan tengok baca Al-Quran, ada banyak ayat Quran, kalau kita tak belajar dan sebagainya, kita baca terjemahan, kita agak terkejut. Contohnya, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu mendekati solat ketika kamu sedang mabuk. Kalau kita baca terjemahan ni dan kita buat tafsiran sendiri, kita buat andaian, kata-kata apa? Maksudnya boleh solat, yang penting bukan dalam keadaan mabuk. Maksudnya boleh mabuk di luar pada solat. Kalau kita memahami dengan kaedah begitu, maka nampaklah gurunya adalah syaitan yang menyesatkan seseorang itu, supaya kita berpegang kepada apa? Berpegang kepada pemahaman kita sendiri, tanpa kita rujuk kepada ulama fiqh dan juga alim ulama, atau senang cerita tak mengaji ataupun tak belajar. Sedangkan ayat tersebut adalah
turun secara berperingkat, mundarajah at-tadaruj fi tasyri', turun secara pensyariatan. Sebab zaman Nabi SAW, peralihan daripada zaman jahilah kepada zaman Islam, Rasulullah SAW bagi pendekatan bukan secara drastik. Mula-mula dengan kata arak itu adalah tak boleh solat dalam keadaan mabuk. Sampai satu masa kata arak itu adalah najis. Sampai satu masa barulah fajtanibu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibu. Maka jauhlah. Bila jauh tu adalah perintah Allah supaya tak boleh minum arak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ilmu usul fiqh dinamakan sebagai nasakh wa mansukh. Nasakh wa mansukh ni maksudnya apa? Ayat yang turun sebelum itu dimansukhkan disebabkan ada ayat yang menjelaskan penerangan selepas itu. Maksudnya benda itu berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi bila perintah itu dimansukhkan, maksudnya perintah itu tidak diboleh pakai. Banyak lagi perkara-perkara yang lain. Contohnya apa? Contohnya pertukaran kiblat antara Baitul Maqdis dan juga Masjidil Haram. Pertukaran kiblat, adakah sah kalau kita solat menghadap ke Baitul Maqdis? Tidak sah solat kita, sebab ada penurunan Al-Quran atau penurunan ayat tentang wawallu wajhaka ila syatral Masjidil Haram. So menghadap ke Masjidil Haram. Jadi ayat-ayat selepas itu dimansukhkan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi dalam hadis ini juga menerangkan tentang jika seseorang tersebut berniat untuk melakukan amal soleh, akan tetapi terhalang baginya untuk mendirikan amal soleh tersebut, sama ada keuzuran ataupun sakit ataupun wafat ataupun meninggal dunia, maka baginya adalah pahala baginya. Disebut Imam Al-Baydawi sebut wal a'mal la tusah illa binniyah. Maksudnya setiap satu amalan itu tidak sah dengan berniat, akan tetapi kerana niat itu tanpa amal maka tetap juga dapat pahala. Begitu. Maksudnya tuan-tuan, walaupun amal tersebut tidak dapat pahala disebabkan amal tersebut, akan tetapi dia mendapat pahala sekiranya diniatkan. Contohnya tuan-tuan, contohnya waktu duha, dia ada niat untuk solat sunat duha, akan tetapi mungkin disibukkan dengan urusan-urusan yang menyebabkan dia tersempit sehinggalah masuk waktu zuhur dan sebagainya, ataupun tamatnya solat duha, tapi telah diniatkan pada awal tersebut, maka tetap mendapat pahala. Itu kelebihan bagi membuat satu perbuatan kita niatkan dulu. Walaupun kita tak mampu untuk nak melakukan, tapi paling awal adalah niat. Tak mampu untuk melakukan, tetap dikira pahala disebabkan kita niat. Berbeza dengan perkara sayyi'ah ataupun perkara yang buruk ataupun perkara yang menyebabkan dosa. Kalau kita niatkan, kalau kita tak lakukan, tak dapat dosa. Akan tetapi kalau kita niat dan melakukan, barulah dapat dosa. Jadi ibadah ni sangat-sangat mudah tuan-tuan. Dengan niat sahaja kita mendapat pahala. Dan insya-Allah saya akhiri dengan ada sebuah hadis. Mudah je hadis ni. Insya-Allah tuan-tuan boleh ingat, bila mana seseorang itu akan dihisap, maka antara orang pertama yang akan dihisap adalah yang pertama adalah orang yang mempunyai ilmu. Orang yang punya ilmu ini di dalam sebuah hadis dibawa kepada Allah SWT. Orang yang mati syahid yang pertama pada dekat dunia mati syahid, maka Allah Ta'ala tanya, kau buat apa dekat dunia? Maka dia kata aku telah mati syahid. Aku berjuang menegakkan agama semata-mata kerana kamu. Maka Allah Ta'ala kata, engkau telah berbohong. Sungguhnya engkau syahid dekat dunia tersebut bukan kerana Allah, tapi engkau mati syahid kerana engkau nak melihat orang menggelar engkau ni sebagai seorang syuhada, seorang syahid. Maka masuklah engkau ke dalam neraka. Maka dipanggil orang yang kedua, iaitu orang yang mengajarkan ilmu ataupun orang yang alim. Maka dia bertanya, apa kau buat dekat dunia? Aku telah mengajar semua orang, dengan ilmu semua kerana Allah. Dan aku telah mempelajari banyak ilmu agama dan sebagainya.
Maka Allah Ta'ala kata apa? Engkau telah berbohong, sungguhnya engkau dekat dunia ini engkau mengajar ilmu supaya orang mengangkat engkau ni sebagai alim ulama. Engkau diangkat, engkau ada perasaan niat supaya engkau ni diangkat, digelar sebagai apa? Sebagai seorang yang alim dan sebagainya. Maka engkau masuklah neraka. Dan yang terakhir, golongan dermawan, bila dipanggil, apa yang kau buat dekat dunia ni? Aku telah mendermakan sebagian harta aku untuk semata-mata berjuang kerana-Mu ataupun kerana Allah. Maka Allah Ta'ala kata, engkau telah berbohong, engkau buat semua ini adalah engkau nak mendapatkan pujian manusia, supaya manusia menggelarkan engkau ni sebagai seorang yang dermawan, dan masuklah engkau ke dalam api neraka. Jadi tuan-tuan dan mata Allah sekalian, cukuplah hadis ini menggambarkan ataupun memberi suntikan, memberi kita muhasabah dalam diri kita. Setiap amalan kita kalau kita niatkan semata-mata untuk mendapat pujian atau mendapat dukungan daripada manusia dan sebagainya, sebaiknya kita lupakan. Sebab takut-takut niat kita bukan kerana Allah, takut-takut disebabkan perbuatan tersebut merosakkan kita punya ikhlas, disebabkan timbulnya sifat ujub, sifat sum'ah, sifat riya dan juga takabur dan sebagainya. Wa'iyadu billah. Nampak mudah, nampak simple, nampak perbuatan itu boleh dilakukan, tapi niat ni masing-masing. Semua orang tak tahu, masing-masing. Tuan-tuan pun tak tahu apa yang saya niatkan, saya pun tak tahu apa yang tuan-tuan niatkan, tapi yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu nampak kecil, tapi sangat-sangat berhati-hati. Sebab itu kita minta doa supaya ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Waktu kita minta, kita ni hidup sebagai hamba Allah, jadilah kita sebagai hamba Allah. Gila kita ni, bukannya mulia di sisi manusia. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita akhiri dengan sedikit bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa Allahumma anfa'na 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa a'udhu ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي